Yang dimulakan Tuan Imam, Tuan Bilal, pengurusi masjid, setiada dan kuasa, hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Ta'ala masih lagi dikurniakan nikmat sihat, lapang masa, taufik dan hidayah, kudrah dan iradah serta inayahnya, dapat kita sama-sama hadir mentaati perintah Allah, solat berjamaah subuh. Mudah-mudahan terpelihara diri kita daripada sifat munafik. Alhamdulillahillazi ahyana ba'da amatana wa ilayhi nusyur. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Jadi kita sambung perkongsian dalam bab kelebihan berjamaah melalui kitab Sirrus Salikin jilid pertama, muka surat 58. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya seseorang lelaki bersembah bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan katanya, pohonkan doa olehmu akan Allah Ta'ala bahawa menjadikan ia akan daku daripada orang yang ahli syafaat dan memberi rezeki. Ia akan daku dalam syurga. Maka sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tolongi olehmu akan daku dengan membanyakkan sujud. Dan kata Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu an, bermula yang terlebih hampir keadaan hamba Allah Ta'ala kepada Allah itu apabila ia sujud, maka banyakkanlah olehmu akan doa pada ketika sujud itu. Jadi di antara kelebihan orang solat berjemaah ini, doanya dimakbul oleh Allah Ta'ala, hajatnya, munajatnya diterima oleh Allah Ta'ala, taubatnya, mohon ampunnya diperkenan oleh Allah Ta'ala atas asbab berjemaah, dan dia akan memperoleh syafaat daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tiada kebimbangan, Rasulullah ingatkan, tiada kebimbangan bagi orang yang solat berjemaah ini akan rezekinya, maka akan diberi rezeki yang melempah-lempah sebagaimana hujan turun dari langit. Kerana orang yang berjemaah ini adalah kelompok orang-orang yang sentiasa menyucikan diri, mentakdis diri kepada Allah SWT, sebagaimana diingatkan, tubu ilallahi taubatan nasuha wa qul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilu alaikum minas sama'i midrara. Maka hendaklah kamu memperbanyak taubat, istighfar, mohon ampun pada Allah Ta'ala. Kerana bila ada keampunan di sisi Allah Ta'ala, maka akan dirahmati. Fa yursilu alaikum minas sama'i midrara, maka akan diturunkan rezeki padamu sebagaimana turunnya hujan. Ini rezeki yang tidak disangka-sangka, rezeki yang melempah-lempah dengan izin Allah Ta'ala. Jadi kita masuk tajuk seterusnya, fadilatul khusyuk, kelebihan khusyuk. Khusyuk yang ini hadir hatimu kepada Allah dalam sembahyang, sebagaimana firman Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitanir rajim, wa aqimis salata li zikri, dan dirikanlah olehmu akan sembahyang kerana ingat akan daku. Mana sembahyang ni kita tak boleh ingat lain, lebih-lebih lagi dalam masjid. Jangan cerita bab dunia, maka kita akan dilaknat, kita akan dimurka oleh Allah Ta'ala. Dalam masjid adalah tempat orang-orang yang hampir pada Allah, untuk orang menyucikan diri kepada Allah, untuk orang yang suka rindu cinta kasih beramal ibadat pada Allah. Jadi di sini diingatkan, khusyuk ni hadir hati. Hadir hati ni mana? Hati kita tiada lalai, tiada leka, tiada risau, tiada bimbang tentang dunia. Maka khusyuk, hadir, tunduk, taat, setia. Jadi kena fahamlah daripada usolli sampailah salam. Hayati makna-maknanya. Ini rukun, ini sunat, yang mana ini i'tidal, yang mana ini tumakninah. Kena pelihara semua supaya kita dapat kedudukan title sebagai khusyuk ini. Kita dah bincang semalam, sekurang-kurang khusyuk ni kita ada 3 tu. Yang mana qasad, aku sembahyang, ta'arad, subuh, ta'yin 2 rakaat. Qasad, ta'arad, ta'yin. Masa takbiratul ihram. Alif Allah Rabar, Allahu Akbar. Itu takbiratul ihram. Wajib, rukun.
Masa itu letaknya niat. Niat itu di mana? Yang tersangkut di hati, pemikiran kita. Ya. Jadi ada qasad, ada ta'rad, ada ta'yin. Aku semayang subuh 2 rakaat. Ada tu sah semayang. Itu syarat penerimaan rukun niat dalam sembahyang. Jadi kita cuba usahakan ya sekurang-kurang khusyuk, dan sepanjang-panjang solat kita dalam melihat tempat sujud kita, di mana disitulah kita akan kembali menghadap Allah Ta'ala nanti, masuk ke alam barzah, melihat ke tempat sujud bumi itu. Bila mana kita rukuk, mata lihatlah di antara 2 buku lali kita. Itulah gambaran alam barzah untuk kita nanti. Adakah kita bebas? Adakah kita selamat? Adakah kita bahagia dengan amal-amal yang kita kerjakan hari-hari dalam kehidupan? Dan bila mana kita sujud, lihat, pandanglah pandanganmu itu di antara 2 mata. Ini lihat batang hidung itu. Jangan kejam. Bila kita pejamkan mata, situ makruh. Sekali makruh. Kalau dah 3 kali, jadi dosa kecil. Dalam sembahyang pun ada dosa. Bagi orang yang memahami, menghayati akan kehendak solat itu. Seterusnya lagi kata Allah Ta'ala, wala takum minal ghafilin. Jangan kamu jadikan kamu itu daripada orang yang lalai dalam sembahyang. Lalai ni mana apa? Dia tak tahu, tak faham. Dia baca, dia berdoa, dia bermunajat, dia bertasbih, bertahmid, dia tak faham apa yang dia baca itu. Jadi dia lalai lah, hatinya kosong. Hanya di mulut saja, hati tak ada. Bila hanya di mulut, hati tak ada, termasuklah dia kelompok orang yang lalai, sahun. Bila sahun dalam solat, fawailul, maka celakalah mereka ini. Baru kita selesai solat, beristighfarlah. Itu pesan Nabi Muhammad SAW. Bila kamu selesai memalingkan muka selepas solat, ke kanan dan ke kiri, maka ucapkan istighfar 3 kali. Minta supaya Allah Ta'ala terima sembahyang kita. Minta supaya Allah Ta'ala rahmati amal kita. Minta supaya dipandang penuh kasih sayang amal kita ini. Lepas tu bacalah Allahumma antas salam wa minkas salam. Puji Allah Ta'ala itu dengan namanya yang baik, yang maha sejahtera, maha penyelamat itu. Wa ilaika ya'udus salam. Kita kembali menghadap Allah Ta'ala dalam keadaan suci, selamat, tak ada dosa pun. Wa adkhilnal jannata darussalam. Masukkanlah kami semua ya Allah ke dalam surga, jannatu darussalam. Kita minta tabaraka rabbana wa ta'alaita ya zal jalali wal ikram. Ini doa yang diajar oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila disebut oleh seseorang hamba itu ya zal jalali wal ikram, maka doanya terus diangkat. Jadi di sini mengingatkan kita, perbanyakkanlah ucapan ya zal jalali wal ikram. Hari-hari jangan kurang 313. Bila kurang 313, maka kita punya amal, kita punya doa, kita punya munajat ni kurang. Tapi kalau lebih daripada itu, apatah lagi kalau sampai 1000, Masya Allah, maka doa ini sentiasa makbul di sisi Allah Ta'ala. Ya zal jalali wal ikram, yang maha gagah perkasa, yang maha mulia. Maka orang ini mulialah di sisi Allah, mulialah di sisi makhluk-makhluk Allah, di kalangan hamba-hamba Allah. Jadi kalau kamu nak mulia, kamu nak hebat di pandangan Allah dan para malaikatnya, maka banyakkanlah mengucap ya zal jalali wal ikram. Jadi ini gagah perkasa, tinggi melangit, besar gitu. Dahsyat ni tuan-tuan. Jadi orang yang mengamal ini akan dipelihara, dirahmati, diberkati oleh Allah Ta'ala. Apatah lagi dalam sembahyang tuan-tuan. Dalam sembahyang ni kita jangan jadi orang yang lalai. Bila dah habis bacaan, dengar imam baca, atau kita ikut dalam hati apa ini baca, ataupun kita baca yang lain-lain, doa. Kerana sembahyang itu merupakan doa. Ma huwa shalah, as-salatu huwa doa. Sembahyang itu merupakan doa. Jadi kalau dalam sembahyang kita tak doa tuan-tuan, sangat-sangatlah rugi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Rabbi zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min indik warhamni innaka antat tawwabur rahim. Ini kalau di lapas panjang tuan-tuan, macam lama gitu. Tapi kalau dalam hati
1-2 detik dah selesai tuan-tuan. Ini jangan dilapas, jangan diucap. Dalam sembahyang ni jangan dilapas, jangan diucap bacaan-bacaan yang selain daripada sembahyang. Begitu juga kata Allah Ta'ala tadi, wala taqrabus shalah wa antum sukara hatta ta'lamu ma taf'alun. Ini perintah Allah Ta'ala ni. Kalau kita tak buat, maka kupurlah kita. Kupur ni kaparo. Kaparo yakfuru. Kaparo ni orang yang engkar. Kaparo. Orang yang tak nak. Kaparo ni. Kaparo. Kalau madinya. Kalau mudarat ni yakfur. Ikfir, kafirlah kamu. Tapi segi isim fa'il, kafir. Kafir ni apa? Orang yang kafir. Kita takut tuan-tuan. Jangan kamu hampiri sembahyang padahal kamu mabuk. Ni mana? Hingga mengetahui kamu akan yang kamu baca itu. Murad dengan mabuk itu, dengan sebab kebanyakan cita-cita dalam hatinya akan dunia. Kebanyakan kasih dalam hatinya akan dunia. Maknanya apa? Mabuk ni bukan mabuk minum arak tu, bukan tuan-tuan. Dia sembahyang tapi fikir, kapal sawit ni minggu ni naik ni, tak potong rugi ni, dah terabu banyak ni, dah potong. Ini ni ingat dunia. Hari ni Khamis. Khamis Khamis ke Rabu? Rabu ke Khamis? Khamis lah. Malam ni Jumaat. Pergi Kuala Lumpur, jalan-jalan pergi Pasar Keramat. Jalan-jalan pergi Pasar Keramat. Jangan lupa beli ketupat. Gitu. Malam ni malam Jumaat. Jangan lupa makan ubat kuat. Gitu. Contohnya lah. Dia dah terbayang dalam sembahyang ni tuan-tuan. Ni ada sahabat ni dia nak test terbang macam mana malam ni nak belayar kan. Melalui perubatan itu. Dah bertahun-tahun tuan-tuan tak pernah merasa gitu. Jadi bila dicuba ni dalam masa seminggu ni dah macam tak betul tuan-tuan. Oh gitu Tapi tak terlaksana lah. Dia punya sekat ni tak lari-lari. Jadi cuba malam ni malam ni cuba dia macam mana malam Jumaat ni. Gitu Jalan-jalan pergi Pasar Keramat. Jangan lupa beli ketupat. Malam ni malam Jumaat. Jangan lupa tuan-tuan makan ubat kuat. Gitu Ini pantun dia lah. Dia fikirkan gitulah. Jadi dalam hidup ni khasnya sembahyang, kita jangan lalai, jangan leka, jangan lupa Allah Ta'ala. Kalau dah tak ada pun nak baca, tak nak doa, imam ni baca panjang ni, jangan termenung, jangan berangan tuan-tuan. Ikut nafas kita. Hembus Allah, tarik Allahu Allah. Itu jangan jaga tu nafas. Gitu Jadi bila dalam sembahyang kita boleh jaga Allah, di luar sembahyang Allah Ta'ala akan jaga kita. Jaga segi segala dosa dan maksiat. Jadi murad mabuk ni kita kena faham, kena tahu, kena hayati bacaan itu. Rabbi firli warhamni ya Allah wa anta arhamur rahimin warfa'ni warzuqni. Jadi kita minta betul-betul nak rahmat ni. Di dalam akhirat nanti dah tak ada lain tuan-tuan. Maka engkau aku. Mak bapak macam tu tuan-tuan. Bapa anak, mak anak macam tu. Masing-masing nak lepas diri. Nak lepas diri ni tuan-tuan, makin mendakwa pula. Ini payah tuan-tuan. Jadi nak lepaskan daripada dakwaan, nak supaya kita jangan berlepas diri, sembahyang ni kena tahu. Jadi kata Imam Al-Ghazali dihuraikan di sini, maksud mabuk tu ialah dia ni cinta dunia. Mikirkan dunia saja. Patutnya lepas sembahyang ni janganlah terus balik. Sepatutnya kecuali ada hajat, qada hajat ke. Patut lepas sembahyang ni tuan-tuan ikut pesan Nabi. Paling tidak istighfar 3 kali. Gitu. Pertama minta ampun. Sembahyang lalai tak faham ya Allah. Yang kedua minta sembahyang diterima. Terima sembahyangku ya Allah. Yang cacat ni tak tahu ni. Tak faham maknanya. Jangan-jangan Allahu Akbar pun tak tahu mana. Kalau kita ada tuan-tuan, Allahu Akbar. Kalau kat mulut hati tak ada tuan-tuan, pun kira lalai tuan-tuan. Allah, macam mana nak sembahyang ni? Jadi menakutkan. Bila sampai bab ni tuan-tuan ramai. Pakcik-pakcik maji-maji ni kan. Habis selama ni kita sembahyang macam mana? Serah pada Allah Ta'ala. Bila kita taubat, kita belajar, yang lama tu Allah Ta'ala akan ampunkan. Gitu Jadi kita jangan ada sifat kasih, ingat akan dunia dalam sembahyang. Lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
La yanzurullah ila shalah malam yahdur rajul fihi qalbah ma'a badani. Allahu akbar. Ini menakutkan ni. Ini confirm tuan-tuan. Lebih 80%. Keadaan jemaah ni tuan-tuan. Keadaan jemaah ni macam ni. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Tiada menilai Allah Ta'ala kepada sembahyang seseorang. Mana sembahyang orang tu tak ditengok, tak pandang pun Allah Ta'ala. Selama tiada menghadirkan oleh orang yang laki-laki dalam sembahyangnya itu akan hatinya kepada Allah serta badannya. Sembahyang ni, badannya sembahyang. Allahu Akbar. Tapi hatinya ingat yang lain-lain. Wah gitu. Ingat ni. Mana Haji ni? Dah lama tak nampak lagi. Mana kawan aku ni? Gitu Dah lama tak pergi warung MJ ni. Wah gitu warung MJ lah. Sekarang dah tukar lain Tukar Tukar apa ni? Seri pula, Seri. Ada tambah Seri depan dia. Jadi selalu dah masuk viral kat tu kat YouTube. Jadi dia tukar nama warung dia itulah Allahu Akbar Sembang Jeram pula Dulu MJ sekarang SJ. M nya hilang. Tanya kenapa M hilang? Malu Ustaz kata. Gitu tuan. Sekarang SJ. Warung Sembang Jeram Terapi Light Sembang Jeram. Jadi Allah Ta'ala tak akan pandang. Bila tak pandang ni tuan-tuan, ya Allah, kalaulah kita daripada usuli sampai salam tu adalah yang kita tak faham ataupun kita baca nak cepat, subhanallahil wa bihamdi. Sebab tu Rasulullah nak hadirkan makna bismillah tuan-tuan sampai diulang sampai 21 kali tuan-tuan. Sahabat tanya, kenapa diulang sampai 21 kali ni bismillah wahai Rasulullah? Nak hadirkan maksudnya je. Kalau kita tahu dengan nama Allah yang memurah lagi maha penyayangan, tapi Rasulullah nak hadirkan maknanya tuan-tuan bukan sikit, beribu-ribu maknanya tuan-tuan. Bismillah ni bukan satu. Pasal apa? Bismillah ni semua ada tuan-tuan. Yang di dunia ni semua ilmu ni ada dalam Fatihah. Semua Fatihah ada dalam Bismillah. Semua Bismillah tu ada pada ba' je tadi. Dan ba' ni tuan-tuan terletak pada titik dia tu, satu tu. Kalau di atas jadi nun. Kalau di bawah jadi ba' tu. Jadi satu ni tuan-tuan. Bila bis bis namanya pun bis gitu. Bila kita mula bis, janganlah bismillah action tu namanya action. Sombong. Namanya basmalah dari atas. Tapi bila dibaca bismillah tapi janganlah sampai badan ni bungkuk-bungkuk gitu, jangan. Itu tak bukan dikehendaki, bukan. Cuma dalam hati kita tu maknanya merendah diri depan Allah Ta'ala ni. Jangan suka-suka. Kena tahu makna. Kalau tahu maknanya tu Allahu baru kabirau walhamdulillahi katsirau wa subhanallahi bukratan wa asila. Allah Maha besar sebesar-besarnya. Maha suci Allah sebesuci-sucinya. Suci engkau ya Allah daripada pagi hingga petang. Itu janji kita. Wa subhanallahi bukratan wa asila. Sentiasa bertasbih kita pada Allah Ta'ala pagi dan petang. Tapi lepas sembahyang tak ada tasbih. Kata Nabi sekurang-kurang tasbih itu 10. Subhanallah, 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 subhanallah. Cukuplah. 5 waktu, 10 kali 5, 50. 50 kali setahun, ada banyak. Begitu dalam kehidupan. Sikit paham, hayati, amalkan apa kehendak ayat tu. Dan lagi sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza shalaita shalah, fa shalla shalah mawadda." Ai mawadda li nafsi, mawadda lil hawahu, mawadda li umrihi, syairi ila mawalah. Apabila sembahyang engkau akan satu sembahyang, maka engkau perbuat sembahyang yang meninggalkan. Sembahyang meninggalkan ni sembahyang apa ni? Bila kita sembahyang ni tuan, tinggalkan tuan-tuan. Matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Mana dah tak ingat lain tuan-tuan. Dunia, keluarga, anak dah tak ada tuan-tuan. Hanya Allah saja. Gitu. Jadi matikan diri kamu sebelum kamu dimatikan. Hilangkan diri kamu sebelum kamu dihilangkan. Tuan-tuan nak hilangkan diri senang je tuan-tuan Hanya sekat pegang gitu saja tuan-tuan. Hanya pegang gini orang dah tak nampak.
Tak payah baca waja'alna tu. Waja'alna nak cari pasir. Kalau tak ada pasir macam mana tuan-tuan? Kat bandaraya mana ada pasir? Ada orang cari aku ni. Baca ni ayat. Bayangkan yang kita berlindung di balik tiang yang sangat besar. Memang tak nampak tuan-tuan, cari tak jumpa. Apa nak dibaca? Ayat 103 surah Al-An'am tu. La tudrikuhul absaru. Tidak sekali-kali kamu akan melihat. Wah, melihat siapa? Dengan izin Allah Ta'ala. Wa huwa yudrikul absara. Tetapi Allah Ta'ala maha melihat kita. Allah. Walaupun kita nyuruk balik tiang tuan-tuan, orang tak nampak. Allah Ta'ala nampak. Kena yakin ni tuan-tuan. Bila Allah melihat, wa huwa latiful khabir. Allah Ta'ala ni sangatlah teliti, sangatlah halus, sangat segala-galanya lah sangat-sangat. Jadi kita tak boleh lari dengan Allah Ta'ala. Jadi baca ini ayat la tudrikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Pesan Nabi Muhammad SAW, mana kalau nak amal ini ayat sebelum fajar, sebelum masuk subuh tu, daripada seawal ayam kokok 3.30, 2.30 tu sampai sebelum fajar, bacalah sekurang-kurangnya 70 kali. Ini dalam hadis 70 kali. Nah, saya kamu akan dapat keberkatannya. Ya orang, ya segala-galanya yang tak baik ni, hantaran-hantaran tak nampak, tak boleh cari tuan-tuan. La turikuhul absaru wa huwa yudrikul absara wa huwa latiful khabir. Jadi pesan Nabi Muhammad SAW, bila kamu sembahyang, maka kamu sembahyanglah yang meninggalkan. Meninggalkan apa ini? Artinya sembahyang yang meninggalkan dirinya. Dia sembahyang ni tuan-tuan, dah tak ada diri dia dah. Bukan dia dah. Bukan dia. Sebab tu dengar oleh telingamu ni. Jangan sampai orang sebelah dengar. Orang sebelah dengar makruh. Orang sebelah dengar haram bacaan ini. Kita sendiri dengar. Mana baca dalam telinga yang batin ini tuan-tuan. Bukan telinga yang nampak ni tuan-tuan. Lagi sekarang pakai emas kan. Baca memang orang tak dengar. Tapi jangan sampai tak terucap. Biar di mulut terucap, di hati melekat. Terucap melekat. Maknanya meninggalkan diri, dah tak ada dah. Hanya Allah. Wajah tu wajhiya. Apa tu wajah? Aku hadapkan mukaku padamu ya Allah. Mana kiblat kita hanya Allah masa tu. Jangan ingat dunia, jangan ingat bini, jangan ingat kereta baru, jangan. Jangan ingat sawit. Sekarang kita tengah cerita sawit aja. Kat mana-mana warung cerita sawit aja. Baca sawit nak bersokan Baca sawit nak beratkan, Allahu Akbar. Nak besar, nak berat, baca bismillah 6. Bismillahis-sami'il basir allazi laisa kamitslihi syai' wa huwa bikulli syai'in alim. Bismillahil khallaqul alim allazi laisa kamitslihi wa huwal fattahul alim. Itu tuan-tuan, bismillah 6 tuan-tuan. Hai pokok, mari pokok. Gitu Cakap dengan pokok tu. Berbuahlah engkau dengan sebaik-baiknya dengan izin Allah. Tiup kat pokok tu. Pernah buat tak tuan? Pernah buat tak? Ini asyik buat kat rumah je. Tiup rumah biar tunduk ingat. Jangan tuan-tuan. Semua ni hilangkan dirimu. Tinggalkan bagimu hawa. Hawa ni apa? Meninggalkan barang yang disukainya. Mana yang kita suka ni apa? Kadang tuan-tuan tengah sembahyang ni boleh ingat janda tuan-tuan. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Tengah sembahyang ni tuan-tuan, jangan sembahyang tuan-tuan, kita zikir. Zikir ni tuan-tuan, bila kita kejam, pejamkan mata ni sunat bila kita zikir pejam mata. Dalam sembahyang tak boleh, makruh. Dalam zikir luar ni, kita kejam mata, simpan telekmu di antara dua mata. Di telinga ni, batang hidung ni, betul-betul. Kejam mata, bayangkan muka kita. Tuan-tuan tak percaya, cuba buat tuan-tuan. Kalau tak pernah buat, cuba buat. Kalau tuan-tuan cuba buat, mesti nampak muka orang ni. Tak nampak muka sendiri. Bayangkan muka sendiri. Tu. Nampak muka. Memang tak nampak tuan. Nampaknya ni lopah. Ni lopah. Nampak kawan-kawan. Nampak. Tengah zikir pun macam tu tuan-tuan. Pasal apa? Kita zikir hanya di mulut. Kalau sembahyang tuan-tuan, Allah Ta'ala tak nak pandang. Menakutkan tuan-tuan. Jadi, bila sembahyang tuan-tuan, sebab tu kita kena tengok betul-betul situ. Pandanglah di sana, lihatlah di sana. Itu kalau sembahyang. Kalau dalam kubur, mereka yang terbaring di tanah. Satu hari nanti kita juga akan menyusul mereka.
Sebab tu ini ingat tuan-tuan tengok tu. Itu huraian kenapa kita mesti tengok tempat sujud tu. Bukan suka-suka tu. Ingat yang kita akan kembali masuk dalam tanah. Asal tanah kembali kepada tanah. Meninggalkan hawa. Mana fikiran, perasaan, segala-galanya ni hanya untuk Allah saja. Jangan fikir lain. Bagi umurnya, padahal lalu hadir hatinya kepada Tuhan. Hadir hati pada Tuhan. Maknanya kita kena faham tuan-tuan. Nanti ditanya ingat arwah Pakir Zaid. Aku kasih umur kau sampai 50-60 tahun. Ada yang 80 tahun. Kenapa tak nak belajar? Takkan sakat Fatihah pun tak tahu maknanya. Takkan sampai tahiyat pun tak tahu maknanya. Gitu Takkan syahadah pun tak masuk maksudnya. Gitu. Mudah panjang ni. Dikasih peluang pelajaran. Tak nak belajar. Tak sempat. Astagfirullahaladzim. Jawab tak sempat. Peleng lah. Peleng apa? Kampleng. Peleng habis. Alah. Kalau tangan tak apa ni. Yang mukul Sujaul Aqra' tuan-tuan. Orang yang main-main sembahyang ni tuan-tuan. Sujaul Aqra'. Sujaul Aqra' tuan-tuan. Allah. Dia dah diutus itu. Bukan saja di dunia, tetapi di alam akhirat, di dalam neraka. Jadi, bila sembahyang daripada usolli sampai salam, hati kita jangan keluar. Bila keluar, cepat-cepat tarik. Sebab tu, dalam sembahyang, kita diri itu, berdiri aku atas alif Allah. Tu Allahu, 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 Allahu. Tapi jangan dilapas, jangan diucap. Dalam hati. Ikut nafas kita je lah. Takkan kita sembahyang tahan nafas. Pernah sembahyang tahan nafas? Mati, ramai orang mati nanti. Sembahyang pun kita nafas. Maknanya dalam sembahyang pun kita jangan lupa Allah. Hembus, Allah tarikhu. Allahu, Allahu. Tapi nanti jangan sembahyang jangan macam ni pula. Kenapa jemaah Bakri Batul 5 ni sembahyang angguk-angguk ni semua ni Semalam pun kuliah ada bertanya. Apa hukum orang sembahyang ni nak salam angguk-angguk tu? Assalamualaikum. Siapa ngajar tu? Angguk-angguk ni. Angguk-angguk geleng-geleng. Itulah orang yang suka dalam sembahyang pun ada nafsu, hawa. Jadi khusyuk tu macam dulu keadaannya. Kena faham, kena tahu, kena hayati maknanya. Bila kita dah faham, di luar sembahyang insya-Allah kita akan tinggal tuan-tuan. Rabbi firli, ampunkanlah dosaku ya Allah. Jadi di luar sembahyang kita tak akan buat dosa. Dah minta ampun, takkan nak buat dosa lagi. Malulah dengan Allah Ta'ala. Warhamni, sayangi aku. Kalau kita nak disayangi oleh Allah Ta'ala, kita kena sayangi kawan-kawan kita. Kena sayangi, cintai saudara mara, jiran mara kita. Kena hormati mereka. Warhamni. Di luar sembahyang kena macam tu. Ini sembahyang ni hebat sampai bungkuk-bungkuk. Tapi kat luar ngata. Ngata Siapa ambil selipar aku sebelah ni, tinggal sebelah. Selipar je. Belilah selipar tu baru RM2 nak. Gitu. Tak habis kebun 1 ekar pun kalau nak beli kebun selipar tu. Kita bab khusyuk. Kita masuk tajuk baru. Fadilatu bina masjid wa maudhi'is shalah. Satu kelebihan berbuat masjid dan berbuat madrasah, tempat sembahyang. Madrasah ni bangunan lah. Sebelum kita masuk kaifiat sembahyang yang zahir. Ini masuk sembahyang yang zahir ni, yang kita perlu pelajari, fahami betul-betul. Tak banyak mana pun kalau dapat satu sembahyang yang diterima oleh Allah Ta'ala, dah wajib surga dah. Allahu Akbar. Lagi kalau diterima semua. Nak diterima semua macam mana? Jamaah. Hanya melalui jemaah je tuan-tuan. InsyaAllah sembahyang kita diterima oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala berfirman, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Hanya saja orang yang membaikkan, membanyakkan, mengimarahkan masjid itu dan meramaikan akan dia, membina, meramaikan, membaikkan, membaguskan orang yang percaya pada Allah dan hari kiamat. Ya Allah, nampak tu? Mana orang yang hadir berjemaah itu orang yang benar-benar beriman pada Allah. Dia yakin dia akan mati. Dia yakin dia akan meniti sirat. Dia yakin dia akan dimizan. Sebab itu dia kena hadir berjemaah. Pasal apa? Sebelum dia menjadi tetamu Allah di akhirat, kat dunia ni masa hidup dia nak jadi tetamu Allah. Kalau kat dunia tuan-tuan dah jadi tetamu Allah di alam akhirat, masya-Allah, lagilah mulia. Warfa'ni wajburni warfa'ni warzukni wahdini wa'afini wa'fu anni. Itu macam mudah tuan-tuan. Itu di antara rukun sembahyang yang panjang tuan-tuan. Rabbi firli, panjang tuan-tuan, kena panjang.
Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Macam kita doa lah, Allahumma shalli keselamatan fid din, umum, itu umum. Tapi fid dinina kami semua. Itu khusus. Beza tak khusus dengan umum. Kalau umum saja tuan-tuan, awam, rugilah kita. Tak tahu untuk siapa doa tu. Gitu Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni. Itu umum tuan-tuan. Patutnya dah semakin meningkat, semakin dekat dengan Tuhan. Rabbi firli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu anni. Fatihah pun dah habis, ini tak habis lagi tuan-tuan. Sebab tu tulis antara rukun sembahyang yang panjang tu duduk di antara dua sujud. Kalau tak nak baca, paling tidak pun subhanallah. Itu nak jaga namanya, apa namanya? Tamak-ninah. Kalau tak ada tuan-tuan, Allah hai rugi. Mana orang yang hadir berjamaah, orang yang memena tempat jamaah, orang yang mencantik, menghias, membagus, mewangi, clearkan lah. Maknanya cantik, seronok orang lihat masjid ini, maka itulah orang yang ada iman pada Allah. Nanti di alam akhirat, hinggalah diingatkan dalam kitab Jawahirul Mauhub wa Mambahatil Qulub, mas kawin bidadari surga itu kotoran di masjid tuan-tuan. Nampak tai cicak tuan-tuan ambil, dah dapat mas kawin untuk bidadari tuan-tuan. Jadi berebut-rebut lah tuan-tuan untuk cicak. Ini masjid penuh tai cicak tuan-tuan. Allah hai. Sekarang kita tak sempat nak pungut lah, pasal ada vacuum. Nampak sawang-sawang tuan-tuan. Itu atas, Allah. Asyik tengok bawah je, tengok depan, cuba tengok atas. Allahu Akbar. Allah. Rumah-rumah yang ada macam ni tuan-tuan, confirm orang tu tidak akan kaya. Nabi dah cakap dalam hadis. 6 sebab ni kalau ada di rumah, orang tu tidak akan kaya. Hidupnya macam payah aja gitu, susah aja. Satu daripada 6 tu, inilah. Apa tu? Rumah laba-laba tuan-tuan. Rumah laba-laba gantung tuan-tuan. Itu tempat istana para jin tuan-tuan. Kalau masjid, jin Islam lah. Kalau kat rumah, jin kafir yang kita bawa balik ni. Kita bawa balik, buka pintu, tak baca bismillah, masuk aja. Jin tu duduk dalam rumah. Wah, senang lena. Itu istana dia duduk. Biasa dia kat penjuru-penjuru, penjuru rumah tu. Dia mesti ada tu. Jadi kena buang. Bila ada buang tu yang tak ada, doa kita diangkat, amal kita diterima Allah Ta'ala. Tapi kalau ada tu, jin kat rumah tu banyak. Gitu. Yang kedua, banyaknya cicak tuan-tuan. Orang main cicak ni tuan-tuan, memang bagus tak? Bagus tak cicak? Tapi cicaknya tu lah, memang dilaknat Allah Ta'ala. Daripada Nabi Ibrahim lagi, daripada Nabi Muhammad lagi, cicak-cicak ni ada tuan-tuan. Jadi begitulah halnya. Kata Nabi Muhammad SAW, man bana masjidan lillah walau kamah hasin qattan banallahu lahu qasran fil jannah. Barang siapa berbuat masjid tempat sembahyang kerana Allah Ta'ala, mana setiap kali pergi masjid derma RM1 lillahi ta'ala. Ya Allah, kau rahmatilah aku. Saat Zuhur datang ni, ya Allah, kau ampunilah dosa mak bapak aku. Ya Allah, maghrib, kau masukkan aku semua sekeluarga ni ke surga tanpa hisab bersama Rasulullah. InsyaAllah, ya Allah, kau rezeki yang melimpah-limpah. Gitu. Minta. Maknanya, orang yang berbuat tempat ini kerana Allah. Dan jika ada ia kecil seperti sarang burung. Sekalipun sarang burung macam RM1 lah. Siapa nak pandang sarang burung ni? Mula-mula memanglah cantik. Burung tempua. Kak Etam tu, satu tu RM45 tuan-tuan. Ada sampai 100 yang jantan punya tu. Yang jantan murah, yang betina, yang panjang tu. Sampai RM100 dijual. Tapi dia dah spray warna biru, warna merah, warna kuning lawa lah. Nak raya belilah, gantung. Rupanya gantung bunga tempua tu, kita pun dah sama-sama zalim tuan-tuan. Burung tu buat rumah tu punyalah payah lah. Kita alih-alih ambil tuan-tuan. Tu jual pula tu tuan-tuan, jual. Allah hai, rezekinya berkat tak tuan-tuan? Kita pula tolong beli pula, tolong subhat dengan orang tu. Dapat share juga tuan-tuan. Lama-lama 2 bulan, 3 bulan je tuan-tuan. Lepas 4 bulan burung sarang tu akan jatuh sendiri, reput. Reput tuan-tuan. Pasal lalang dia tak lama tuan-tuan.
Rumput ni tak lama. Dah jatuh, nak nangis, sedih. Ikat gantung balik Sampai bila nak ikat tu dah tak lawa. Alah buang. Itulah dunia. Dunia ni ibarat bangkai. Walau sekecil rumah burung. Allahu Akbar. Nascaya memperbuat Allah Ta'ala baginya mahligai dalam surga. Hari ni kalau kita tengok kat WhatsApp, kat grup Facebook kan, dekat mana-mana minta sumbangan, madrasah, masjid, surau kan, masuk, dia ada nombor akaun tu. Sampai tak sampai tu kerana Allah Ta'ala, lillahi ta'ala, kita jangan sebut. Kita pun tak tahu di mana tu. Siapa yang terima kita pun tak tahu, masuk aja. Nanti tahu ada istana banyak gitu. Wah gitu, dahsyat. Maknanya hebat tempat tinggal di dalam surga. Firman Allah Ta'ala, ini firman Allah Ta'ala Innal buyuti fil ard masjidan wa innal buyuti fil ardi masjidan. Apa artinya? Bahawasanya rumahku di bumi itu ialah segala masjid. Allah. Kalau kita kat dunia masih hidup ni dah rajin pergi masjid, duduk dalam rumah Allah ni, tak nak keluar, zikir, istighfar, munajat, doa, selawat dalam masjid, sukalah dekat masjid, suka. Macam terikat, mu'alik hati kita dengan masjid. Maka di akhirat Allah Ta'ala akan lindungi daripada sengsara huru hari kiamat tu. Dirahmati, dipayungi rahmat. Ini 7 orang 7 orang. Pertama, imam yang adil, bapa yang tak pilih kasih lah, yang bagus. Yang kedua, kita sambung esok insya-Allah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li syairil muslimin muslimat mu'minin mu'minat fastaghfiru ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.